dengan izin dan limpah rahmatnya, kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah pada malam ini bersamaan dengan 17 hari bulan Sya'ban 1445 Hijrah. Dan ini bermakna tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan Sya'ban, kemudiannya bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya sahaja bulan Rejab sentiasa memperbanyakkan doa dengan doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, 2 hari yang lepas masuknya sahaja malam nisfu Sya'ban, 15 hari bulan Sya'ban. Kebanyakan daripada kita melakukan amalan tertentu, walaupun tidak ada amalan secara khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kalau kita dulu di kampung-kampung misalnya masjid dan surau membaca surah Yasin, dan ada yang membaca 3 kali. Kali pertama mohon kepada Allah Ta'ala supaya ditetapkan iman. Kali yang kedua mohon kepada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur dalam ketaatan. Dan kali yang ketiga, mohon kepada Allah Ta'ala dimurahkan rezeki dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya ingin mengambil sama-sama kita mengingati peristiwa yang berlaku pada penghujung bulan Rejab yang disebut sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya yakin telah ada sesi ceramah yang khas berkaitan peristiwa ini, tetapi saya ambil daripada perspektif pembersihan jiwa melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila disebut Isra', maknanya ia merupakan perjalanan jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Apabila disebut Mi'raj pula, ia bermaksud perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa di Palestin, kemudiannya naik ke langit yang pertama sehingga langit yang ke-7. Kemudiannya ke Sidratul Muntaha. Kemudiannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah dan kefarduan mendirikan solat. Sebab itu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini satu peristiwa yang pelik dan ajaib. Peristiwa yang mencari adat ataupun mukjizat yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam Al-Quran ada satu surah yang diberi nama surah Al-Isra', yang mana pada ayat yang pertama menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang ianya berlaku hanya pada satu malam, di mana kedua-dua tempat tersebut ianya diberkati oleh Allah Ta'ala. Masjidil Aqsa, tuan-tuan sekalian, adalah masjid yang menjadi kiblat pertama kepada umat Islam.
17 bulan Nabi dan umat Islam apabila solat menghadap kiblatnya di Masjidil Aqsa ataupun di Baitul Maqdis. Kemudiannya barulah ditukar kepada Masjidil Haram sehinggalah pada hari ini, sehinggalah kiamat. Masjidil Aqsa juga tuan-tuan sekalian tempat yang barakah kerana menjadi tempat tinggal kebanyakan para nabi-nabi dan rasul. Antaranya Nabi Yusuf, antaranya Nabi Yaqub dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak tinggal di Masjidil Aqsa ataupun di kawasan Baitul Maqdis di Palestin, tetapi menjadi satu hikmah yang cukup besar apabila dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, Nabi disinggahkan transit terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa di Palestin sebelum naik ke langit. Walaupun mudah sahaja di sisi Allah Ta'ala, ya, dalam perjalanan tersebut terus naik ke langit. Tapi kenapa singgahkan di Masjidil Aqsa? Menjadi suatu hikmah yang cukup besar. Supaya setiap tahun apabila berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rejab, ya, masjid dan surau dan tempat-tempat yang lain mengadakan sambutan Isra dan Mi'raj, maka sudah pasti akan disebutkan berkaitan Masjidil Aqsa, akan disebutkan berkaitan Palestin. Para ustaz, para penceramah akan mengingatkan kita bagaimana status kedudukan Masjidil Aqsa di sisi umat Islam. Kiblat pertama kepada umat Islam, tempat yang barakah, tempat yang disinggahi oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan apa yang berlaku pada hari ini? Dijajah, ditawan, diserang, dan seterusnya tuan-tuan sekalian oleh Israel dan sekutu-sekutu dengannya, dan menjadi kewajipan umat Islam di seluruh dunia membebaskan Masjidil Aqsa berkenaan. Ayat pertama dalam surah Al-Isra ini dimulakan dengan kalimah mensucikan Allah, mentasbihkan Allah, iaitulah subhanalladzi, maha suci Allah. Ya, kerana apa tuan-tuan sekalian dimulakan dengan kalimah membesarkan Allah, ya, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah? Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang pelik, peristiwa yang ajaib. Sebab itu di awal lagi Allah Ta'ala dalam surah ini, ya, menyebut bahawa peristiwa Isra Mi'raj yang pelik dan ajaib ini mesti dinilai berdasarkan kepada kacamata keimanan kepada Allah. Ya, bukan dengan kacamata logik akal yang memang akan tuan-tuan sekalian tidak boleh diterima. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang pelik dan ajaibnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Ya, pertama, jarak di antara Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin lebih kurang 1.500 km. Suatu jarak yang jauh. Ya, lebuh raya utara selatan di antara Skudai dan Bukit Kayu Hitam mengambil masa ataupun lebih kurang jaraknya 700 km. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kalau 1.500 mungkin sampai hampir-hampir di Thailand, di Bangkok dan sebagainya. Sementara jarak daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik ke langit pertama sehingga langit yang ketujuh, naik lagi tuan-tuan ke Sidratul Muntaha, jaraknya tuan-tuan jutaan kilometer. Ya, manusia yang pertama, ya, yang disebut, ya, angkasawan pertama Neil Armstrong mengambil masa lebih daripada 8 hari untuk sampai ke bulan. Tak pasti sama ada sampai ke langit ketujuh ke tidak. Ya, jauh sekali mungkin sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW ini, ia berlaku hanya pada sebahagian daripada malam. Iaitu bermula lebih kurang 9 malam lepas daripada Isya,
dan sebelum subuh 5 paginya Nabi SAW sudah pun berada di Mekah, lebih kurang 8 ke 9 jam. Inilah suatu yang ajaib, suatu yang pelik. Tetapi kita kena ingat, tidak ada yang pelik dan ajaib di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menjadikan jarak itu jauh. Tidak mustahil di sisi Allah jarak yang jauh tersebut disingkatkan masanya, dilipatkan bumi ini dengan kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala. Bukan sekadar dalam peristiwa ini, tuan-tuan sekalian, dalam banyak peristiwa yang lain. Ya, pelik pada manusia, pada akal fikiran, tetapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Dan inilah yang kita imani dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Yasin yang kita baca khususnya pada malam Jumaat ataupun pada malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Di penghujungnya kita akan jumpa ayat yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala itu apabila ingin melakukan sesuatu cukup sekadar menyatakan jadi, kun fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Walaupun pelik pada kiraan logik akal manusia, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Begitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini perlu dinilai berdasarkan keimanan kepada Allah. Kalau kita nilai berdasarkan kepada logik akal, kita akan sesat. Sebagaimana sesatnya orang-orang Mekah, Abu Jahal dan orang-orang Mekah pada pagi Nabi sampai di Mekah tersebut. Nabi mengumpulkan di kalangan keluarganya, di kalangan golongan musyrikin Mekah, untuk Nabi menceritakan kisah yang berlaku berkenaan. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudiannya naik ke langit, dan kemudiannya menerima perintah mendirikan solat 5 waktu, dan sebelum subuh Nabi sampai semula di Mekah. Di antara mereka itu, orang-orang Mekah itu ada yang telah pun sampai di Masjidil Aqsa. Lalu mereka tanya kepada Nabi, kalau kamu betul dah sampai ke Masjidil Aqsa, sebagaimanapun kami telah sampai di sana, cuba beritahu kepada kami bagaimana rupa bentuk Masjid Al-Aqsa berkenaan. Ya, macam mana tiangnya, macam mana mimbar, mihrab dan sebagainya. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi SAW yang akhirnya Nabi dapat, tuan-tuan, mensifatkan secara terperinci macam mana rupa bentuk Masjidil Aqsa berkenaan. Supaya mereka dengar dan mereka faham, diharapkan mereka beriman. Tetapi mereka tetap enggan beriman. Malah mereka menyatakan Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad begitu begini dan sebagainya. Di sinilah suatu peristiwa yang amat penting dalam sejarah Islam, sirah nabawiyah itu. Apabila seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar, yang berlaku kepadanya, yang dengan peristiwa membenarkan peristiwa ini, beliau digelar sebagai As-Siddiq yang membenarkan. Dan pandangannya, tuan-tuan sekalian, sepatutnya menjadi pandangan kita pada hari ini. Apabila menilai sesuatu perkara yang pelik, sesuatu perkara yang ajaib, mesti nilai berdasarkan kacamata keimanan kepada Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalaulah Muhammad ini ceritakan yang lebih pelik daripada ini, lebih ajaib daripada ini, nescaya aku tidak akan tolak. Kerana Muhammad ini seorang Nabi, seorang Rasul. Mustahil seorang Nabi dan Rasul berbohong, berdusta. Inilah sepatutnya yang menjadi, tuan-tuan sekalian, role model kepada kita. Apabila melihat dan juga kita menilai sesuatu berkaitan, tuan-tuan, perkara pelik, perkara ajaib, perkara gaib, dan juga menilai sesuatu berdasarkan kepada, tuan-tuan sekalian, agama, syariat dan sebagainya, mesti berdasarkan keimanan kepada Allah Ta'ala.
Berapa ramai di kalangan manusia yang sesat sebagaimana yang berlaku di Mekah pada pagi Nabi menceritakan kisah Isra dan Mi'raj ini. Dan ini yang kita hadapi dalam sebulan dua ini. Ya, kelompok-kelompok liberal yang mereka bertuhankan akal, bertuhankan tuan-tuan sekalian logik semata-mata, mereka menolak agama. Ya. Dan ini bukan suatu yang agenda dua beranak tersebut yang mencabar undang-undang di satu negeri tuan-tuan sekalian sehingga membatalkan 16 daripada 18 section dalam jenayah syariah tersebut. Ia suatu agenda yang well organized, yang dirancang dengan rapi, yang disebut kelompok besarnya liberal. Apa makna liberal tuan-tuan sekalian? Liberal ini ialah satu fahaman, satu pemikiran memperjuangkan kebebasan. Dulu kalau kita lihat ajaran sesat ini, menyeleweng ini dalam bentuk tuan-tuan sekalian sembah pokok, sembah berhala, mengaku Tuhan, mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi dan sebagainya. Tetapi hari ini, ajaran sesat ini yang lebih tuan-tuan sekalian, mencabar umat Islam khususnya di negara ini dalam bentuk idea, dalam bentuk pemikiran yang disebut sebagai liberalisme ataupun Islam liberal dan juga tuan-tuan sekalian pluralisme agama. Ini yang kita hadapi pada hari ini. Pemikiran-pemikiran yang menolak agama, menolak Al-Quran, yang menyatakan bahawa Islam pada hari ini hanya sesuai kepada orang Arab sahaja, tidak sesuai dalam zaman moden untuk orang di luar daripada negara Arab, termasuk di negara kita. Sebab itu kita akan dengar tuan-tuan sekalian kenyataan-kenyataan, statement-statement yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok liberal ini. Antaranya mereka menyebut zina, sekiranya suka sama suka, apa salahnya? Yang kedua, kenapa orang lelaki sahaja boleh mengimamkan solat, termasuk solat Jumaat? Kenapa orang lelaki sahaja mereka boleh menyampaikan khutbah? Kami orang perempuan pun berkebolehan untuk menyampaikan khutbah dan mengimamkan solat Jumaat. Dan ini bukan sekadar suatu tuan-tuan sekalian teori, tetapi ia berlaku walaupun bukan di negara ini. Tahun 80-an kita pernah melihat ada seorang tokoh yang dilabelkan sebagai tokoh perempuan yang pakar dalam bidang agama, yang bernama Dr. Aminah Wadud. Dr. Aminah Wadud ini dipinjamkan untuk bertugas di Universiti Islam Antarabangsa UIA di awal-awal penubuhannya. Sehingga apabila kontraknya tamat, dia tuan-tuan balik ke Amerika Syarikat dan didapati beberapa kali mengimamkan solat Jumaat, termasuk juga menyampaikan khutbah yang makmumnya bukan sekadar terdiri daripada lelaki, tetapi terdiri juga daripada perempuan dalam saf yang sama. Ini saudara sekalian pemikiran liberal. Dan bukan sekadar itu sahaja menolak syariah, termasuk tuan-tuan sekalian, mereka mempertikaikan hukum pembahagian pusaka ataupun faraid yang tidak adil kepada orang perempuan. Kenapa perempuan dapat 2 bahagian? Kenapa lelaki dapat 2 bahagian? Kenapa perempuan hanya dapat 1 bahagian? Ini tidak adil. Keadilan pada mereka adalah sama rata. Maka lelaki 2, perempuan pun kena dapat 2 bahagian. Dan bukan sekadar itu sahaja tuan-tuan sekalian, mereka inilah yang menolak pihak berkuasa agama dalam perkara berkaitan pelaksanaan dan enforcement, penguasaan berkaitan undang-undang. Jawi ataupun jais, bahagian penguasaan, tidak ada hak untuk tuan-tuan sekalian menyerbu, menangkap mereka yang berhalwat. Kerana ini adalah dosa peribadi. Jakim ataupun jabatan-jabatan agama, jabatan mufti dan sebagainya, mereka tidak ada kuasa. Malah lebih jauh daripada itu mereka menyatakan, mana ada ayat dalam Al-Quran
Ya, yang tak sembahyang Jumaat boleh ditangkap, diambil tindakan. Kenapa kena pakai tudung? Ya, tudung ini hanya sesuai bagi ya suasana di padang pasir yang berlakunya ribut pasir, debu dan sebagainya. Kita di Malaysia tidak ada pun debu, pasir dan sebagainya. Maka perkara ini tuan-tuan sekalian ya dimainkan ya bukan sekadar oleh mereka tetapi oleh kelompok-kelompok termasuklah NGO yang simpati ataupun yang memperjuangkan pemikiran ini. Antaranya Sisters in Islam, antaranya Kumpulan Bersih, antaranya tuan-tuan G25 ya, persatuan ataupun pertubuhan NGO bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan. Ya, mereka yang pernah menjadi duta, pernah menjadi ketua seusaha kementerian. Kita harap lepas pencen datanglah ke masjid. Ya, jadi kenal dengan agama, kenal dengan Al-Quran. Tetapi sebaliknya, mereka menentang tuan-tuan sekalian pelaksanaan syariah di negara ini. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku yang kita lihat. Ya, mencabar undang-undang. Dan sekiranya ini berlaku tuan-tuan sekalian, maka ia suatu yang merupakan ancaman yang cukup besar kepada umat Islam di negara ini. Sebab itu Jabatan Agama Islam Selangor, termasuklah Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, pada tahun 2014 telah mengambil satu tindakan yang amat tepat apabila memfatwakan pemikiran Islam liberal dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng. Pertubuhan NGO Sisters in Islam adalah pertubuhan yang sesat dan menyeleweng. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan sekadar itu sahaja. Ya, mereka bawa dan mereka sebarkan melalui pelbagai platform. Antaranya melalui drama, antaranya melalui kenyataan-kenyataan. Ada seorang pengarah filem tuan-tuan, ya, dia menyatakan oleh kerana ramai warga asing lelaki di negara ini, maka kena buat rumah pelacuran khusus untuk mereka. Dalam satu tuan-tuan sekalian drama yang bernama Mentega Terbang, ada adegan tuan-tuan sekalian makan pau babi, orang Islam. Ada adegan tuan-tuan memegang anjing. Ada adegan tuan-tuan sekalian seorang anak berumur 17 tahun mohon untuk keluar daripada Islam dengan bapanya dan bapanya tidak ada halangan. Itu terpulang. Kamu dah besar dah. Dan inilah tuan-tuan sekalian antara perjuangan utama mereka untuk umat Islam bebas dan juga murtad setelah umurnya 18 tahun. Saudara yang dirahmati Allah, Isra' dan Mi'raj mengajar kita, memberikan signal kepada kita bahawa peristiwa yang pelik, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang mencari adat, mukjizat ini yang jauh itu begini, tidak boleh dilihat berdasarkan kacamata akal. Mesti dilihat berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, dia bermula dengan peristiwa Nabi dibelah dadanya. Nabi berada di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani binti Abu Talib. Malaikat Jibril alaihissalam jemput Nabi SAW, bawa ke Masjidil Haram apabila dekat hampir dengan Multazam, antara tempat yang kita mustajab berdoa. Ya, Malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan dengan ilmu dan hikmah. Dimasukkan dengan ilmu dan hikmah. Ini peristiwa kali kedua Nabi dibelah dadanya. Ketika mana umur Nabi 4 ke 5 tahun. Yang mana pada masa itu Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, ketika umurnya baru dilahirkan sehingga umurnya 2 tahun disusukan oleh seorang wanita yang salehah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Apabila tamat tempoh penyusuan sehingga 2 tahun, Nabi terus tinggal di situ. Ketika mana Nabi sedang bermain-main dengan rakan-rakannya 4-5 tahun, Malaikat Jibril juga datang dan membelah dadanya.
Peristiwa Nabi di belah dada ini menjadi suatu iktibar kepada kita. Apa dia? Kalau Nabi yang maksum, yang tidak ada dosa, tidak ada maksiat, ya, track record Nabi sepanjang hayatnya, hidupnya tidak pernah berlaku perkara yang merosakkan martabat kenabiannya, ya, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, nak menerima perintah mendirikan solat, yang mana perintah yang lain, haji, puasa, zakat dan sebagainya, melalui malaikat Jibril alaihissalam, pun kena bersih hatinya. Apalagi kita manusia. Dalam hidup kita yang penuh dengan cabaran, kita nak hidup dalam keredaan Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan kita mesti membersihkan hati dan jiwa kita. Kalau Nabi di belah dadanya, jangan pula nanti balik tuan-tuan ambil pedang parang ke belah dada pula. Ya. Di sana tuan-tuan sekalian, ya, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud memberikan perincian macam mana nak bersihkan hati, bersihkan jiwa. Ya. Kerana tuan-tuan sekalian, hati yang bersih sahaja, jiwa yang bersih sahaja, maka mereka akan dipandu kepada kebenaran. Ramai manusia hari ini hidup tetapi mati tuan-tuan sekalian, hati mereka rosak, jiwa mereka. Kesannya apa dia? Hilang ketenangan, hilang kebahagiaan. Ya, akhirnya tuan-tuan sekalian resah gelisah. Akhirnya jiwa kacau. Akhirnya macam-macam. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kesannya bila ada masalah timbul begitu begini, tak mampu nak selesaikan, ya, bunuh diri semakin banyak. Minggu yang lalu seorang penjawat awam terjun bangunan 21 tingkat di Ceras. Ya, walaupun dia rekodnya tuan-tuan pernah dapat APC, anugerah pekerja cemerlang, kita pun tak tahu apa masalahnya. Boleh jadi dengan isterinya, boleh jadi dengan alung pinjam duit dan sebagainya, tapi tak boleh nak handle tuan-tuan sekalian. Tak nampak jalan yang luas terbentang di hadapannya, yang dia nampak dunia ini sempit tuan-tuan sekalian, terjun. Dan bukan sekadar itu sahaja, jumlah mereka yang terjun bunuh diri, ya, di jambatan Pulau Pinang semakin banyak tuan-tuan sekalian. Dulu orang tak ada agama, bukan Islam. Hari ini tuan-tuan sekalian, orang Melayu, orang Islam. Malah sepanjang tempoh PKP tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu apa masalahnya. Mungkin kena buang kerja, mungkin tuan-tuan sekalian tak ada duit, ya, mereka bunuh diri. Yang menyanyat hati lagi, mereka yang bunuh diri ini supaya tidak timbul lagi, ya, supaya nanti bila mereka tuan-tuan terjun terus ke bawah, mati terus, beg yang mereka pakai dimasukkan batu-batu supaya berat, supaya tuan-tuan tidak timbul lagi. Dan hari ini tuan-tuan semakin bertambah banyak, ya, kes-kes membunuh, antara suami bunuh isteri, ya, isteri bunuh suami, ya, termasuk juga tuan-tuan membunuh ayah ibu dan sebagainya, semakin banyak dilaporkan. Tidak lain dan tidak bukan bila hatinya mati tuan-tuan. Termasuk kes rasuah, ya, menjadi pemimpin ataupun ketua menjadi suatu tiket dan peluang untuk mengambil kesempatan, rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Dan ini saudara sekalian, signalnya apa dia? Kerana hati yang rosak, hati yang mati. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam mana, ya, macam mana kita nak bersihkan hati kita, jiwa kita? Kalau Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam, maka kita tuan-tuan sebagai manusia biasa yang akan hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mencari keredaan, ya, mencari tuan-tuan menjadi hamba yang baik dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud memberikan tuan-tuan formulanya. Ketika mana seorang lelaki bertanya, yang mengadu jiwanya tidak tenang, hati tak tenteram, ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Pergilah ke tempat di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sama ada kamu sendiri membaca ayat-ayat tersebut ataupun kamu mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan.
Nabi menyebut dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang kepada kamu nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan syafaat kepada kamu. Ya, Al-Quran kata-kata Allah, mukjizat, ya, yang juga merupakan syafaat, memberi pertolongan. Seorang lelaki sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu hari dia menggali tanah. Rupa-rupanya tanah yang digali ini adalah kubur. Ya, dan dia melihat dalam kubur tersebut seorang lelaki sedang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat 30 ayat. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW. Apa jawab Nabi? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Surah Al-Mulk, maka ia akan memberikan pertolongan. Ia akan menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketenangan tidak jauh sebenarnya dalam kehidupan kita. Ada di rumah kita, ada di masjid kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, datangi rumah-rumah Allah. Ya, hidupkan rumah kita, jangan matikan seumpama kuburan. Jangan jadikan rumah kamu seumpama kubur, kata Nabi. Rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi yang muda-muda di hadapan saya ni, yang kalau mereka berkahwin, salah satu daripada set hantaran mereka Al-Quran. Suami bagi isteri Al-Quran, isteri bagi suami Al-Quran. Persoalannya Al-Quran itu sama ada jadi hiasan ataupun dia dibaca, yang kita mendapat banyak manfaat daripadanya. Kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang rumahku syurgaku. Tetapi sekiranya tidak dibaca, hanya sebagai hiasan dalam almari yang tinggi, yang susah nak capai, akhirnya tuan-tuan sekalian ketenangan tidak wujud. Akhirnya rumahku syurgaku yang diharapkan, ia menjadi rumahku nerakaku. Ya, panas sehingga akhirnya bergaduh suami isteri dan sebagainya. Jadi kembalilah tuan-tuan sekalian kepada Al-Quran dengan kita membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, nak tenang hati, tenteram jiwa, selain daripada membaca ayat-ayat Al-Quran, yang keduanya dengan hadir majlis-majlis ilmu. Satu hari Nabi SAW menyebut, di dunia ini hendaklah kamu singgah ke taman-taman syurga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga di dunia? Majalisiz zikr, majlis ilmu. Sama ada namanya tazkirah, namanya kuliah, namanya ceramah, namanya seminar, forum dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan majlis yang cukup mulia, yang disebut Nabi dalam hadis yang lain, lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat, lebih baik berada di dalam majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sibuk pun kita bekerja setiap hari mencari tuan-tuan sekalian nafkah untuk anak isteri kita. 6 pagi keluar rumah, 6 petang bawa balik, 7:30 malam mendengar azan dikumandangkan. Kemana kita seorang suami? Kemana kita seorang anak lelaki? Kemana kita seorang bapa untuk mendirikan solat? Tidak lain, kita mendirikan solat berjamaah di mana di mana tuan-tuan azan dikumandangkan, bukan di rumah kita. Yang kedua tuan-tuan sekalian, datang ke rumah-rumah Allah, masjid dan sebagainya, bukan sekadar untuk solat lepas tu angkat kaki balik. Apa salahnya duduk sementara antara maghrib dan isyak kita beriktikaf, dan sudah pastilah dicatat sebagai mereka yang dimudahkan jalan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa kita sesat dan sebagainya? Kerana tidak ada ilmu. Ilmu kita hanya di telefon, ilmu kita hanya di TikTok dan sebagainya. Sedangkan yang terlebih baik mendatangi majlis-majlis ilmu, berhadapan dengan mereka yang menyampaikan ilmu tersebut,
Dan sekiranya tuan-tuan kekeliruan wujud boleh bertanya kan. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud, selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada hadir majlis ilmu, kenapa kita merasa tuan-tuan tidak tenang, tidak bahagia? Kerana dosa yang banyak yang kita lakukan, menyebabkan kita merasa bersalah kerana mengenangkan dosa yang lepas. Boleh jadi 20 tahun yang lalu, boleh jadi dosa itu 30 tahun yang lalu. Dosa dengan mak kita, dosa dengan ayah kita. Mak ayah pun dah meninggal dunia dah. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak tenang? Bangunlah malam. Di saat orang lain semuanya lena dibuai mimpi. Apalagi subuh pada hari ini lewat 6.17 baru masuk. Semua orang ada peluang untuk bangun awal. Jadi jangan sekadar bangun awal, mandi, kencing, berak dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat solat tahajud. Yang kesannya tuan-tuan sekalian, kehidupan kita pada sepanjang hari itu akan dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Paksa diri kita menangis, mengalirkan air mata keinsafan, mengenangkan dosa yang cukup banyak yang kita lakukan. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita dah buat 3 perkara ini, tak tenang juga, tak bahagia juga, apa nak buat? Kata Abdullah bin Mas'ud, mohonlah kepada Allah supaya dikurniakan hati yang baru. Hati kamu dah mati dah, hati kamu dah rosak dah. Maka mohon pada Allah hati yang baru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan kemudiannya dengan ketenangan, kebahagiaan inilah kita akan bawa dalam seluruh kehidupan kita, menjadi suami bertanggungjawab, isteri yang taat, pemimpin yang amanah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.